boleh beliau kan. Jadi lalu ceramah kita pada malam ini tidak boleh dimaklumkan kepada saya, tapi tak apalah, kita serahkan kepada pikiran P.U. sendiri untuk memilih apa yang sesuai untuk disampaikan kepada kita. Yang pentingnya marilah kita sama-sama memberikan kerjasama dengan memberikan perhatian kepada ceramah yang akan sampai sebentar nanti. Jadi untuk tidak membuang masa, saya dengan sukacita yang menjemput P.U. untuk memulakan ceramah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi ajar kita bila jumpa orang ataupun ketika nak memulakan ucapan ataupun sebelum nak bersembang, maka disuruh kita terlebih dahulu memberi salam. Kata Nabi, wa idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kamu bertemu dengannya, yakni bertemu saudara Islam kita, maka berilah salam. Dan kandungan daripada ucapan salam itu ialah doa. Semoga saudara kita selamat, mendapat rahmat dan mendapat berkat. Demikianlah Islam mengajar kita supaya kita mendoakan saudara kita setiap kali kita bertemu. Jadi dengan doa itu mudah-mudahan kita semua akan diberi keselamatan, keamanan, kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Demikian juga kita disuruh supaya sentiasa mengungkapkan tahmid, yakni kalimah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, pada setiap hari, sebagai tanda syukur, terima kasih kita di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja setiap kali lepas solat, ketika berwirid biasanya imam akan menyebutkan subhanallah, kita pun ikut subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali, 33 kali, 33 kali, dan ada riwayat yang menyebutkan 34 kali. Jadi genap 100 kali. Jadi bukan ketika lepas wirid sahaja kita disuruh bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Malah setiap kali selepas melakukan apa-apa pekerjaan pun kita akan ucapkan alhamdulillah. Perasan tak waktu bila kita ucap alhamdulillah? Selalunya masa bersin ustaz. Itu pun sekarang ni tuan-tuan ni, bila kawan kita bersin kita cabut lari. Pasal kita kata dah ada gejala, dah ada simptom corona. Bila bersin kita cabut lari. Kesian kawan tu. Dia tak habis bersin lagi. Kadang-kadang kita tengok seksa orang nak bersin ni, tak lepas. Dia belum sebut alhamdulillah lagi. Kan bila bersin kena sebut alhamdulillah. Kalau yang sebutlah, ada juga yang tak sebut, entah apa benda lain yang sebutnya. Jadi bila dia sebut alhamdulillah, kita yang mendengarnya kena jawab yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, bukan lari. Kemudian orang yang bersin tadi, bila dia dengar orang doakan dia kena doakan orang tu balik, yahdiyakallah wa yaslih balak, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan memudahkan urusan kamu. Cuba tengok, bila bersin pun kita disuruh saling doa, mendoakan di antara satu sama lain. Maknanya kalau kawan kita tu bersin, kalau katalah itu sebagai gejala ataupun tanda-tanda dia terkena corona sekalipun, kita doakanlah, mudah-mudahan dia sembuh, mudah-mudahan dia sihat, mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lagi bila kita sebut alhamdulillah bangun tidur. Itu pun kalau baca, ada baca tak? Saya yang tanya ni pun belum tentu baca pun. Tanya aja. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah kerana menghidupkan kami selepas kami dimatikan dan kepadanya kami kembali, yakni kepada Allah. Ada baca tak doa bangun tidur? Entahlah ustaz. Bangun-bangun tadi terus melompat aja. Awak nak terkencing berbenar. Tak dan nak baca doa bangun tidur. Kemudian bila lagi kita sebut alhamdulillah, iaitu selepas kayu, selepas buang air, selepas berak. Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa afani. Berapa ramai yang lepas berak dia baca doa alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa afani. Terima kasih Allah kerana menghilangkan penyakit dan menyihatkan saya. Tadi kalau kita tak berak apa jadi? Kalau tak kencing apa jadi? Tak kesakit. Tai kita, air kencing kita tak keluar, tak kesakit kita dibuatnya. Kemudian bila kita dah buang, dah rasa lega, alhamdulillah, terima kasih Allah kerana menghilangkan penyakit dan menyihatkan saya, barulah rasa lega sikit. Bukan kata tak berak, tak kencing, tak kentut pun libang libu dibuatnya. Susah hati kita. Jadi kalau tuan-tuan ada yang rasa nak kentut, kena bangun, jangan kentut dalam majlis. Tapi kalau terkentut, itu cerita lain. Kata ulama, siapa-siapa terkentut, sebab dia bukan nak kentut. Dia kalau nak kentut, dia jenis bangun, dia keluar. Tapi kali ni dia punya getah loose. Dia punya gripnya tu dah tak berapa nak kuat. Jadi dia baru nak bangun, kentut, terlepas. Jadi hendaklah dia berpura-pura tidak kentut. Maknanya kena buat nohin aja, kena buat kena buat bodoh je, jangan tengok orang. Siapa kentut lepas tu dia tengok orang, lepas tu dia jegir mata, apa tengok-tengok, tak pernah tengok orang kentut. Dia marah pula orang tengok dia kentut. Sebenarnya dia yang tak reti adab. Siapa yang terlepas kena buat bodoh aja, jangan tengok orang. Baik, bila lagi kita sebut alhamdulillah, kata ulama lepas makan. Sebelum makan ingat baca bismillah. Kita orang masjid kan biasanya tak lupalah baca bismillah. Kalau kawan kita terlupa, kita tolong peringat. Maka sebab itu adabnya bila kita datang kemudian orang tengah makan, kita kena baca bismillah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dengar orang yang tengah makan, kok dia terlupa. Jadi bila dia terlupa, dia dengar kita baca bismillahirrahmanirrahim, dia pun teringat Allah, teman lupa baca bismillah. Kemudian dia pun membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah daripada awal hinggalah ke akhirnya, maka termuntah balik setan. Kalau tidak tadi setan yang kenyang, bukan dia. Sebab itu makan tak kenyang-kenyang. Pasal tak baca bismillah. Jadi lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terima kasih Allah kerana memberikan kami makan dan kami minum dan menjadikan kami orang Islam. Lagi bila kita ucapkan alhamdulillah, yang ini macam sensitif sikit, iaitu selepas melakukan hubungan suami isteri. Berapa ramai yang ucap alhamdulillah? Ada tak? Sebelum pun saya terlupa ustaz, lepas lagi lah. Awak terus tidur aja katanya. Rupanya lepas bersama dengan isteri pun alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra. Doa dia, doa sebelum dia, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami daripada syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan daripada apa yang engkau rezekikan daripada hasil perhubungan ini, iaitu anak. Jika anak lahir, janganlah keluar anak itu bersama-sama dengan setan. Nanti anak pun jadi menyetan. Maka sebab itu kita doa
supaya dijauhkan daripada syaitan, dan bila dah selesai pun ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dah dapat kenikmatan daripada sebahagian nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tuan-tuan janganlah serius sangat, nyorongin lah sikit. Kan, muka ketat aja, ini belum start lagi ni baru mukadimah. Mentang-mentang dah dapat nyandor kan, nyandor dekat tiang, nyandor dekat dinding, sedap lah tu. Jadi kita lajak lah sikit. Pasal dah dapat sandor tu, dia tahan lama sikit, boleh? Janganlah repot. Dia gemar-menor merepot. Dia kata ustaz tu lajak katanya, dia langgut SOP. Lajak sikit aja kan, bukan selalu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa saya sebut tadi? Wassalatu wassalam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita ingat, kalaulah kita sedar, sedar ke tak? Malam ini kita dah masuk bulan apa? Setahu saya Oktober lagi katanya. Kan, rasanya belum masuk November. Dia ingat bulan apa ni? Bulan Masihi. Yang diingat dalam kepala otaknya ialah kalender kuda. Mentang-mentang lah dekat sini ada lawan kuda. Kita kena ingat juga dalam masa yang sama. Bukanlah saya nak kata jangan langsung ingat bulan Masihi tu, ingat juga, tapi kita kena ingat juga bulan Hijrah, bulan Hijriah, iaitu bulan Islam. Kita dah masuk malam ini adalah bulan Rabiul Awal. Dalam kalender saya tengok besok. Memang dalam kalender tulisnya besok, tapi perpindahan hari dalam Islam berlakunya pada waktu maghrib. Bila masuk maghrib, kita dah masuk hari yang baru. Tapi kalau bulan Masihi pukul 12, tu yang countdown tu 10, 9, 8, 7 kan, kita pun join sekali nembak bunga api. Tak ke membazir namanya tu kan. Tapi nak buat jana, nak seronok ustaz katanya kan. Dah lama benar PKP ni, awak teringin nak tengok bunga api. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita masuk bulan Rabiul Awal. Jadi bila kita masuk bulan Rabiul Awal, kita kena ingat kita masuk ke satu bulan yang sangat istimewa, iaitulah bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah kita akan kupeh sekejap lagi. Tadi pengurusi majlis kata tajuknya tak ada. Dia sebenarnya tajuk dia saja tak dikaburkan. Cuma nak bagi tuan-tuan suspend. Mungkin ada yang teringat apa gamaknya, tajuk corona ke, tajuk nak jadi PM ke, tajuk bubur ke, bubur pekanji ke, bubur kerajaan ke. Jadi saya pun tak adalah nak kupeh tajuk-tajuk itu. Saya pun tak berapa nak pandai sangat bab-bab itu. Jadi kita insya-Allah bincangkan tajuk kelebihan ataupun peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, daripada ungkapan wassalatu wassalam, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mohlah kita berselawat dan ucapkan salam kepada baginda. Ayat yang saya sebutkan tadi itu adalah terjemahan kepada ayat Al-Quran. Apa bunyi ayat Qurannya? Tok Bilal yang sebut hari Jumaat, dia pegang tongkat, dia bacakan ayat tu. Apa ayatnya? Selagi tak baca ayat ni, selagi tak lepas ayat ni, kira Tok Imam tak dapat tongkat kan. Jadi benda tu bukanlah wajib, tapi banyak yang buat, banyak yang baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu kira okey sikit, Tok Bilalnya ada gigi cukup. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu Tok Bilalnya gigi dah tak ada, dah uzur, dah tua. Baca pun terketuk-ketuk. Inna Allah, kita dengar pun seram.
meremang tengkuk. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kejap dengar, kejap tak dengar. Ya, katanya. Kan kita meremang lagi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Maka kita sebagai orang beriman, orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkanlah kita tak nak berselawat kepada Nabi, kata sayang Nabi, kata nak bersama dengan Nabi, nak masuk syurga bersama dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dengar nama Nabi, ya buat nohin aja, buat je, buat bodoh, buat tak erti aja. Nabi kata orang yang paling kedekut, ya, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli. Orang yang kedekut ialah orang yang mendengar namaku disebut tapi dia buat nohin, dia buat dia buat bodoh, dia tidak berselawat kepada Nabi. Nabi kata itu orang yang kedekut. Jadi nanti sepanjang ceramah ni kalau saya sebut saja nama Nabi Muhammad, sambut sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berselawat kepada Nabi, apa untungnya ustaz? Saya nak tanya, bila saya selawat tu apa yang saya dapat? Kelebihan berselawat, memuji Nabi, mendoakan Nabi. Kata Nabi, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat. Barang siapa memuji saya sekali, Allah memujinya 10 kali, Allah gugurkan 10 dosanya, Allah angkat 10 darjatnya. Tu kelebihan kita puji Nabi. Kalau kita puji isteri kita baleh tak? Kalau baleh pun sekali, seri. Kita puji dia sekali, awak ni masak sedap lah, kan? Tak ada orang lain masak macam awak sedap. Abang pun apa kurangnya? Abang pun kalau masak sedap juga, tapi kalau tak masak lagi sedap katanya. Pulak dah. Dia puji kita tapi rupa dia peli kita, kan? Abang pun masak sedap juga tapi kalau tak masak lagi bagus kata. Kan tak sedap. Contohlah tuan-tuan, kita puji sekali dia balas sekali, tapi puji Nabi sekali, bukan Nabi yang balas pujian itu, Allah yang membalasnya. Siapa kutuk Nabi sekali, Allah akan kutuk dia pun sama juga berkali-kali. Ada ke orang kutuk Nabi? Ada. Contohnya Abu Lahab. Dia pernah kutuk Nabi. Dia kata, celaka kamu Muhammad. Kalau ingat lagi peristiwa ketika mana Nabi panggil penduduk Mekah, Nabi kata, kalaulah aku kata di sebalik bukit ni ada tentera yang mara nak serang kita, apa kata kalian? Maka kata penduduk Mekah, kau cakap apa pun kami percaya Muhammad, sebab kami kenal kamu daripada kecil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Dia kenal Nabi Muhammad ni budak baik, budak lurus, tak pernah menipu. Jadi Nabi Muhammad cakap apa, betul, mereka percaya. Lalu kata Abu Lahab, celaka Muhammad, kalau kerana inilah kamu kumpulkan kami, menyesal kami datang. Dia tuding satu jari kepada Nabi, kata celaka. Allah balas, tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua-dua belah tangan Abu Lahab. Maka sebab itulah banyakkan puji Nabi, jangan kita menghina dan mengutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita lah, kita orang beriman dah tentu kita sayang Nabi kita. Tapi orang luar, orang bukan Islam, orang kafir, jaga-jaga jangan bercakap sembarangan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hina Nabi, Allah hina dia lebih teruk lagi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd,
Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri. Mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Habis dah mukadimah, baru nak start. Terima kasih kepada Tuan Haji yang menjadi pengacara majlis tadi. Saya pun tak sempat nak bersoreh, nak bertanya siapa kenamanya, apa kejawatannya, tapi yang pastinya Tuan Haji ni orangnya comel, nampak warak aja orangnya kan. Nantilah lepas inilah baru kita sembang yang lebih lanjut. Biasanya masa time makan-makan lah, kalau ada lah. Ada ke makan? Tanya pengerusi. Alamak. Okey, seterusnya, terima kasih Tuan ya. Seterusnya kepada pengerusi yang baru saya berkenalan semalam dalam WhatsApp. Pandai juga pengerusi kita ni WhatsApp ya, laju juga dia menjawabnya. Kan? Itulah orang kata zaman sekarang ni kena tahulah juga ya. Kena explore lah benda-benda yang baru ni kan. Macam sekarang ni lah depa tengah bincang-bincang cerita tentang TikTok kan. Sama ada benda tu kita kena tahu ataupun tidak ya. Sebab anak-anak kita dia gemar ber-TikTok sekarang ni. Jadi ibu bapa pun kena TikTok juga ke tak? Benda tu ada diperbincangkan sekarang ni. Seterusnya iaitu Cikgu Din, Cikgu Azizuddin ya. Yang dia siap kabur saya ni pesara guru umur 66. Betul? Dia kabur saya. Saya pun tak tanya umur dia berapa, tapi dia kabur siap-siap. Tu nak menunjukkan mesra orangnya. Kan? Walaupun umur 66 tapi nampak itulah nak terbalik pun 66 juga. Kalau terbalik kan lagi jadi 99 pula. Biasanya orang suka ngelat umur 52 katanya 25. Yang ini tak boleh ngelat. Pusing pun sama juga ya. Seterusnya kepada AJK Masjid, seterusnya kepada pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, pak haji, mak-haji, pakcik, makcik, datuk-datuk, datin-datin, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya sebenarnya tak sangkalah juga ya dapat datang ke masjid ini. Saya pun tak ingat ya saya pernah ceramah di sini ataupun tidak. Tapi yang pastinya saya pernah singgah. Ya, tuan-tuan tanyalah ya, singgah pasal apa ustaz? Dia ada banyak sebab singgah. Biasanya singgah semayang lah. Kan, tapi ada juga orang singgah masjid sebab nak terkencing. Kan, dia tak pernah pergi masjid pun, tapi bila nak terkencing dia pergi masjid. Bila nak terberak baru dia pergi masjid. Ada juga orang jenis begitu. Tapi yang pernah saya singgah tu package lah, kencing, berak dengan semayang sekali. Kan, semua sekali. Cuma ceramah yang saya tak ingat pernah ataupun tidak. Kalau pernah pun mungkin lama berbenar dah, lama sangat dah. Jadi ini menunjukkan tuan-tuan dah lama benar tak panggil saya, tak patut. Padahal saya ni orang Perak kan. Dulu tak jauh pun, duduk pun di Medan Koping, jadi imam di Masjid Kampung Melayu. Ya, lepas tu kerja Jabatan Agama. Dulu tak tak dapat nombor telefon. Tak apalah, boleh diterimalah alasan tu. Tapi insya-Allah lepas ni dia akan panggil tiap-tiap bulan. Ya, biasanya gitulah. Macam mana pengurusi setuju? Nak kata anggur pun tidak, mengelin pun tidak. Ya, penin pengurusi, pandai-pandai je buat keputusan. Belum mesyuarat lagi katanya ya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kalau kita tengok keadaan kita sekarang ni tuan-tuan ya. Sepatutnya ustaz sebut innalillah bukan alhamdulillah. Ya, keadaan kita sekarang ni semakin hari nampak kesnya semakin meningkat. Jadi bukanlah kita nak kata seronok pula bila kita sebut alhamdulillah tu. Cuma nak kabarnya di tempat kita ni, di Gopeng ni setakat ini masih lagi green area lah gamaknya. Ya, masih lagi saya boleh datang ke kawasan ini, tak ada roadblock, boleh masuk, boleh sampai ke sini. Jadi setakat ini alhamdulillah. Ya, belum lagi macam saya di Taiping tuan-tuan ya, kalau ikutkan dah zon merah. Tapi kebanyakan kes tu di dalam penjara. Kami yang di luar penjara ni, tapi saya pun pernah masuk penjara.
Tapi bukanlah penjara yang sekarang ni yang di tahanan kem kem Kamunting tu lah. Dulunya dipanggil tahanan ISA tu kan. Jadi di situlah kes yang banyak tu. Tapi saya masuk penjara dululah. Keluar masuk sebab ceramah. Bukan sebab ada hal apa pun ya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, andai katalah kita tak mampu nak berbuat apa-apa dengan penyakit yang sedang menyerang kita ni, kita dah usaha, kita dah cuba sedaya upaya buat macam-macam pencegahan, dan kita sebagai orang Islam ni memang disuruh al-wiqayatu khairum minal ilaj, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Maknanya apa yang pihak kerajaan suruh kita buat, ikut SOP ni kita kena ikut. Peringkat awal dulu mungkinlah kita dengar ada orang kata ini tak payah ikut, ni mengarut aja, ni agenda Yahudi. Sebab apa? Bila disuruh kita ni semayang jarak-jarak 1 meter kan, lepas tu dengar ceramah, dengar kuliah pun kena jarak juga, tak boleh dekat. Itu dia punya SOP-nya, social distancing. Ada seorang pakcik dia kata, ustaz ini kira okey lah ni ustaz, jarak 1 meter. Sebelum PKP lagi teruk 100 meter. Saya kata masa bila pula 100 meter? Dia kata sebelum PKP kami semua duduk belah sini dengan belah sini, tengah lapang, lagi tak ada orang terus katanya. Sekarang kira okey juga jarak 1 meter. Pikir-pikir balik, betul juga cakap pakcik ni. Lepas tu pakcik ni tambah lagi, saya memang gemar PKP ni. Saya kata apa yang bagusnya pakcik? Sebab bila PKP, ustaz-ustaz yang datang ceramah pun tak ada panjang, takat isyak berhenti. Itu yang saya gemar katanya. Selama hari ni ustaz yang datang ceramah semua lajak sampai 9.30. Cuma dah lapar katanya, dikira lapar dia. Rupanya pasal dia pun memang tak berapa gemar ceramah lama-lama. Ustaz yang datang ceramah semua panjang-panjang. Jadi kata bagus SOP ni, ceramah pun tak panjang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, andai katalah makhluk yang menyerang kita ni, yang kita pun dah cemuh nak sebut namanya, corona, ada yang sebut COVID-19, dan ada yang terbaru lagi tuan-tuan, sampai dah gamaknya dah tersasul lidahnya, sebut COVID-19. Ada pula satu pengumuman dekat masjid baru ni. Tuan-tuan, saya pesan supaya tuan-tuan mematuhi SOP, mengamalkan social distancing, pakai pelitup muka, warga asing tak boleh masuk, lepas tu budak bawah 15 tahun tak boleh datang, supaya kita dapat memutuskan rangkaian COVID-19. Sudah COVID-19 pula. Kita kata mana datang pula COVID-19. Dia kata ustaz yang baru ni punya dia agresif lagi. Tu yang 99 tu. Dia tersasul sebenarnya, tapi dia nak cover punya pasal, dia cover yang baru ni agresif. Kalau yang dulu kena bersentuh baru dia berjangkit, yang terbaru sekali lintah pun kena. Kalau tuan-tuan lintah aja kedai, tak payah sebut lah kedai apa. Dia katalah lintah aja depan kedai aja udah berjangkit. Uish, bahaya betul. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa dia? Tak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, walau macam mana usaha ikhtiar kita buat sekalipun, jika Allah kata kena, kamu akan kena juga. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba, kalau katalah kena juga, kita sabar dan redha. Kemudian Nabi kata apa dia? Kalau mati terkena penyakit berjangkit, dia sabar dan redha, maka dikira matinya mati syahid. Rupanya orang yang mati, orang beriman yang mati terkena penyakit berjangkit dalam keadaan dia sabar dan redha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya dikira sebagai mati syahid, iaitu mati yang sangat didambakan dan diimpikan oleh orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya kata ulama ialah orang beriman ini sentiasa tenang, dia sentiasa cool. Bila mana Allah menimpakan musibah, sabara, dia bersabar. Bila mana Allah mengurniakan nikmat, syakara, dia bersyukur. Apa sahaja yang datang, dia akan bertenang. Andai kata mati menjemputnya pun dia redha, sebab dia dah nampak dah. Yang kata orang beriman ni, bila dia mati barulah dia dapat rasa
yang kata taman syurga. Di mana taman syurga? Iaitulah di alam barzakh ataupun alam kubur. Kalau kita tak mati, macam mana nak rasa taman syurga? Kan Nabi kata, ya, sesungguhnya kubur itu boleh menjadi satu taman daripada taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah. Jaga-jaga kubur juga boleh menjadi satu lubang daripada lubang neraka. Hufratun min hufarin niran. Jadi kalau kita nak rasa duduk dalam taman syurga, syaratnya kenalah mati. Kalau tak mati, macam mana nak rasa duduk dalam taman syurga? Ya ke ustaz? Saya tengok kubur tu tak ada lelueh mana pun, 3 kaki je lebarnya. Kan? Kemudian panjangnya ikut saiz lah. 6 kaki, 7 kaki gitu. Kemudian dalamnya pun adalah 5-6 kaki gitu. Kan? Apa yang kata masuk kubur tu rasa macam duduk dalam taman syurga? Saya tengok sempit, lepas tu gelap. Bukan boleh bawa lampu Kalimantan ke? Bukan boleh bawa torchlight dalam tu. Rupanya tuan-tuan ya, kalau kita jadi orang yang berilmu, orang yang sentiasa mengaji, maka kita akan meyakini, kita akan beriman dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur itu boleh menjadi luas bagi sesiapa yang di atas dunia ini, ya, banyak bersedekah. Rupanya tuan-tuan, nak bagi luas kubur ni kena banyak sedekah. Kan, ustaz, saya tak boleh bagi banyak, saya bagi sikit boleh? Boleh. Jangan tak bagi langsung. Ya, bila tabung lalu aja jangan nyerongin. Itu kontong betul ke? Yang ni punya. Oh, ini dah canggih sekarang ni ya. Kalau dulu orang lah yang ketuknya kan. Yang ini komputer yang ketuk ya. Jadi dah masuk waktu isyak tuan-tuan ni. Tadi saya dah berunding dah macam mana nak berhenti azan ke ataupun nak sambung terus. Jadi Tok Bilal kata, Tok Bilal yang punya kuasa nak azan tak azan ni, dia kata, ustaz lajaklah sikit katanya. Ya, jadi dia biasanya antara dua. Sama ada kita lajak terus, ya, lajak terus. Kemudian apa ni, habis ceramah kan, sampai habis ceramah lah kita tak kumandangkan azan, ataupun kita berhenti dan kumandangkan azan, supaya penduduk setempat kita ni dah tahu, tahu dah masuk waktu isyak. Tapi kalau di sini dah pakai speaker apa semua ni, ada kuliah ni, ada majlis ilmu ni, depa pun canggih sekarang ni, dah boleh tengok televisyen, dalam handphone dah ada bunyi alam masuk waktu solat dan seumpamanya. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit sikit je ya. Apa ni, Tok Bilal kata sikit je ustaz, jangan lajak banyak sangat. Jadi ikut suka akulah. Mikrofon ada pada kita kan. Jadi tak adalah nak lajak sangat, lajak sikit. Tapi biasanya memang macam tu, cakap lajak sikit, lepas tu sikit lagi, lepas tu sikit lagi sampai pukul 9. Ya? Okey, jadi tuan-tuan tolong bagi isyarat. Kalau saya nampak saya lajak sangat, buat macam tu, payung. Kan? Nampak lajak lagi, buat macam tu, pancung. Yang itu saya berhenti terus. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita dapat melaksanakan apa yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan meringankan tangan kita bersedekah. Tak dapat bagi banyak, bagi sikit. Bila tabung lalu, jangan tak bubuh langsung, jangan nyerongin aja pada tabung. Sebab ada orang bagi alasan, dia kata, ustaz, senyum tu sedekah. Itu senyum pada orang. Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kepada saudaramu, maknanya orang, barulah dikira sedekah. Tapi kalau nyerongin pada tabung, tu bukan sedekah, tu gila namanya. Itu sawan namanya. Yang kata tabung tu dia nak duit. Kalau tak dapat bubuh banyak, bubuh sikit pun jadilah. Kenapa saya kata bubuh sikit pun jadilah? Sebab Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun bersedekah sebelah biji kurma sahaja. Maknanya bagilah, jangan tak bagi langsung, bagi sikit pun jadilah. Jangan tak bagi langsung. Dan kalau katalah ustaz, saya tak bagi banyak tapi saya maintain. Berapa haji? RM1. RM1 tapi saya maintain. Setiap waktu saya bubuh dalam tabung RM1 aja.
Lebih teruk lagi seminggu sekali RM1 hari Jumaat. Yang tadi kira okey lah, kalau satu hari 5 waktu RM5. Yang ini seminggu RM1 hari Jumaat dia kata. Tapi saya maintain. Saya maintain. Sebab Nabi kata khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal maintain, istiqamah walaupun sedikit. Walaupun dia hanya bubuh RM1 tapi dia istiqamah setiap waktu ataupun setiap hari RM1. Ada seorang pakcik, dia kata, ustaz, sebelum ustaz cakap ni, sebelum ustaz ceramah ni, saya amal lama dah katanya. Saya memang istiqamah. Tadi ustaz kata yang paling bagus, dalam ceramah tu saya kata yang paling bagusnya seluk poket, jangan tengok berapa not, bubuh semua sekali. Kalau tak ada rasa khoteh, ambil dompet, bubuh dompet semua sekali. Itu udah bunyi pula dah. Baru lajak sikit ni. Boleh ke ni? Itu bomba kan? Ya, bunyi lain-lain ni, bomba lain, ambulans lain. Dia dah ada rasa kejut-kejut juga. Kat mana ke tadi? Kita kata nak bagus lagi, iaitu ambil semua dalam poket, bubuh terus. Itu baru betul-betul rare. Itu betul-betul mantul. Budak-budak sekarang ni tuan-tuan, dia guna perkataan mantul. Mantul tu maknanya mantap campur betul. Mantul. Itu baru padu. Dia seluk poket, dia bubuh semua sekali dalam tabung. Ada seorang pakcik, dia kata, ustaz, sebelum ustaz cakap, saya buat lama dah. Hush, bagus pakcik. Saya memang bagus katanya. Saya pun tanya, macam mana cara pakcik bagi? Macam mana pakcik dapat kekuatan untuk bagi semua sekali? Saya buat macam ni. Sebelum saya pergi masjid, saya dah bubuh siap-siap RM1 dalam poket. Jadi bila sampai masjid, tabung lalu, saya seluk tangan saya tak tengok pun, sebab saya dah tahu ada RM1 aja. Saya bubuh semua sekali. Hebat pakcik. Saya bubuh semua sebab saya dah tahu RM1 aja ada. Itu pun kira cerodik juga. Tapi tak tahulah, orang Perak kata cerodik ni ada banyak jenis. Dia ada satu cerodik tu namanya cerodik. Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian, yang kata nak bagi kubur luas, kena banyak sedekah. Kalau nak bagi kubur tu terang, kena rajin baca Al-Quran, kena rajin solat. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wa iqamatis salah. Serikan, cahayakan rumah kamu dengan membaca Al-Quran dan mendirikan solat. Bukan kata serikan rumah itu dengan memasang lampu-lampu chandelier dan seumpamanya. Dan ada yang lebih teruk lagi, dia kata, ustaz, saya dah tak payah baca Quran. Kenapa? Saya dah gantung frame Al-Quran keliling rumah saya, penuh. Dia kata, rumah saya ni dah berapa kali orang tersilap, demo singgah ingat masjid kan, rupanya masjid ke depan lagi. Pergi masjid pun tak ada frame Al-Quran. Rumah saya lagi banyak daripada masjid, dia kata. Jadi saya dah tak payah baca dah, pasal keliling ni saya dah gantung ayat Al-Quran, ayat 1000 dinar, ayatul kursi, kemudian 3 kul, ada yang 4 kul terus. Banyak saya gantung ayat Al-Quran. Lepas tu saya tanya, baca ke tak? Saya tak baca, saya gantung aja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata ulama, kalau takat gantung sahaja, setan pun tak takut nak masuk ke dalam rumah kita, dan kita tak dapat pahala daripada bacaan Al-Quran tersebut, kerana kita hanya setakat menggantung. Tujuan menggantung itu ialah untuk mengingatkan kita, bila tengok ayatul kursi, kita pun baca ayat kursi. Bila tengok ayat 1000 dinar, kita pun baca ayat 1000 dinar. Bila tengok 3 kul, kita pun baca 3 kul. Bukan tujuannya sebagai perhiasan semata-mata, tetapi ialah untuk mengingatkan kita supaya baca Al-Quran. Barulah kubur kita akan menjadi terang. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kat mana tadi? Saya nak cerita kelebihan ataupun peristiwa bulan Rabiul Awal. Tak masuk lagi kan? Apa cerita ni ustaz? Ini dah nak habis masa. Kami baru nak buat isyarat kopi ni, kan? Belum lagi masuk. Jadi tuan-tuannya saya sebut secara ringkas-ringkas. Antaranya tadi saya dah sebutkan bulan Rabiul Awal ialah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,
bulan Rabiul Awal juga ialah bulan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal, wafat pun pada bulan Rabiul Awal. Lahirnya hari Isnin, wafat pun hari Isnin. Ya, lahirnya waktu pagi, wafat pun pada waktu pagi. Jadi kalau orang tanya soalan, bilakah tarikh, hari dan masa kelahiran Nabi Muhammad dan tarikh, hari dan masa kewafatan Nabi Muhammad, jawapannya sama. Hari lahir dengan hari wafatnya sama. Dan bila disebut Rabiul Awal ni tuan-tuan ni, kata ulama Rabi' bermakna gugur. Dan ada yang menyebutkan Rabi' itu bermakna menetap. Apa makna gugur? Ya, gugurnya putih ataupun bunga-bunga, ya, daripada pokok-pokok, dan tak lama kemudian dia merupakan permulaan kepada musim buah. Tak lama lagi akan keluarlah buah. Ya, jadi kalau kita tengok bulan sebelumnya, bulan Safar, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya Sifr. Ya, Sifr bermakna kosong, iaitu kosong, rumah-rumah, lengang rumah-rumah, kerana penduduk Arab ketika itu keluar daripada rumah masing-masing, sama ada pergi berperang ataupun mereka itu pergi berniaga. Ya, mereka keluar daripada rumah berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bila mereka kembali pada bulan Rabiul Awal, maka sebab itulah pada bulan Rabiul Awal disebut menetap. Mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Jadi suami-suami, ayah-ayah, pada bulan Rabiul Awal ni dia banyak berada di rumah masing-masing. Jadi kita pun sekarang ni memang PKP, ya, tak banyak keluar. Kita ni tak menentu, dia tak kira bulan apa, sepanjang tahun, ya, ikut suka nak keluar nak balik. Tapi orang Arab pada ketika itu dia ada bulan demo keluar, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan demo keluar, dan ada bulan yang demo banyak berada di rumah masing-masing, kuarantin. Ya, bukan kerana isteri tak bagi keluar ke apa ke, dia ada sebab berdasarkan musim-musim tertentu. Yang kita ni yang masalah, ya, kadang-kadang nak keluar pun isteri banyak tanyanya, kan, balik lewat pun dia tanya juga. Dia tanya tu bukan pasal apa, dia risau. Ya, dia nak kata cemburu pun ya juga, nak kata risau pun ya juga. Ya, jadi kita pun takut-takut. Kita bukan takut corona je, isteri pun kita takut. Jadi bila orang kata kamu ni takut bini ke? Tak, saya bukan takut bini. Habis tu bini tak takut kami ke? Tak. Habis tu apa? Saya bukan takut bini, bukan bini tak takutkan saya, tapi bini saya menakutkan. Pusing-pusing jawapannya sama aje. Ya, tapi nak bagi nampak ayat tu berlapik sikit, tak adalah takut sangat. Ya, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu yang dimaksudkan dengan bulan Rabiul Awal. Kemudian apa lagi peristiwa lain, iaitu pada tanggal 10 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isterinya. Jadi bila sebut berkahwin ni, ya, bila sebut Nabi berkahwin kali yang pertama, tak lain dan tak bukan isterinya yang bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebab apa kena sebut, ya, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga? Sebab Nabi tu ramai isterinya. Kita ni yang satu aja, kan? Jadi kita ni memang tak boleh nak sebut isteri yang mana. Pasal ada seorang aja, kan? Jadi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ketika baginda berkahwin dengan isterinya yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang janda yang sudah berkahwin 2 kali sebelumnya. Maknanya Nabi Muhammad ni suami yang ke-3. Dia seorang janda yang berumur 40 tahun. Walaupun umurnya 40 tahun, dalam riwayat mengatakan, yang ni kalau kita tak belajar hadis, kita tak mengaji tuan-tuan ya, maka kita akan menganggap, ya, dia seperti wanita-wanita yang lain. Umur 40-an, janda, kita kata dia punya, orang kata dia punya, ialah dia punya apa kita nak panggil, dia punya saham tu dah macam jatuh lah kita katakan. Tapi tak, ketika berkahwin Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah, ketika perkahwinannya Allah mengembalikan keremajaannya, jadi anak dara balik. Bukan pasal dia mengamalkan jamu ke apa gitu, tak tahulah, kita tak tahulah cerita sebaliknya. Tapi
Allah mengembalikan keremajaannya. Dan ada ulama antaranya Ibnu Katsir mengatakan ketika perkahwinan itu usia mereka sama. Walaupun pada angkanya umur dia 40, tapi ketika perkahwinan itu Allah mengembalikan keremajaan Sayyidatina Khadijah seperti usia mereka sama. Umur Nabi 25 tahun, umur Sayyidatina Aisyah pun 25 tahun. Jangan kita sangka-sangkalah Nabi pun kahwin dengan janda, dah berumur lah apalah. Padahal kita tak tahu sebalik daripada kisah perkahwinan itu, bukan setakat Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah ini seorang janda kemudian menjadi anak dara semula, malah dia seorang janda yang kaya, disebut jutawan, banyak duit, hartawan, banyak harta, jelitawan, cantik. Kemudian dia seorang wanita bangsawan daripada keturunan baik-baik, dan dia juga seorang wanita agamawan yang mempunyai akhlak yang baik dan mengamalkan, ada pendapat ulama mengatakan dia mengamalkan agama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim sebelumnya. Maknanya dia seorang perempuan yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payahlah nak jumpa sekarang tuan-tuan ni. Ada kita jumpa janda kaya ada, tapi tak lawa pula, gedik pula, contohlah kan. Ini tak tahulah siapa-siapa, kita tak sebut siapa-siapa, tapi rupa pula tak ada. Tapi yang ada rupa tak kaya pula. Maknanya package seperti mana yang Nabi suruh kita cari. Apa yang gemar benar tu? Package seperti mana yang Nabi suruh kita cari tu, Nabi memang suruh kita cari tuan-tuan ya. Kalau kita nak mengahwini seorang wanita, Nabi kata tunkahul mar'atu li arba', kahwinilah akan perempuan kerana 4. Tuan-tuan macam mana, ada tak niat nak kahwin? Ada tak? Kalau tak ada tu kira tak lama lah tu. 3 kali Jumaat aja. 3 kali Jumaat meninggal tu. Ustaz, saya niat tu ada. Dia sama-sama lelaki, dia tak apalah terus terang lah. Tapi kalau ada isteri janganlah terus terang. Itu tengin namanya. Tu cari pasal. Kalau ada isteri kita tak payahlah cerita tu. Kita kabur sama-sama kita, teringin tu ada. Bila sebut teringin tu ada, ini juga dibahaskan. Adakah niat nak berkahwin itu dikira sebagai niat yang baik dan mendapat pahala? Sebab kita biasa dengar hadis, Nabi kata niat buat baik akan dapat 1 pahala. Jika dibuat kebaikan yang kita niatkan itu akan mendapat 10 pahala. Adapun niat untuk buat jahat, misalnya kita kata niat nak berzina, maka tidak ditulis dosa baginya kerana itu niat. Tetapi apabila dia melakukan maksiat tersebut, maka dikira baginya 1 dosa. Cuba tengok betapa rahimnya, betapa pemurahnya, betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Niat buat baik dapat 1 pahala, bila buat dapat 10. Niat buat jahat tidak dikira dosa, tidak ada dosa. Bila buat kejahatan itu dikira 1 dosa dan diberi tempoh 3 masa. Ada yang kata 3 hari macam itulah, supaya dia bertaubat. Dan jika dia bertaubat, menyesali perbuatannya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam tidak mengulanginya kembali, iaitu taubatan nasuha, maka dipadam dosanya. Adakah niat nak kahwin lagi itu dikira sebagai dapat pahala? Jadilah ustaz, makan pahala niat pun jadilah katanya. Tak dapat buat pun tak apalah, makan pahala niat. Jadi perbincangan tu panjang lah pula tuan-tuan ya. Itu kena panggil ceramah yang lain bulan depan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak ceritanya tadi, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah pada tanggal 10 Rabiul Awal, dan satu perkahwinan yang gilang gemilang. Kalau kita hari ni dia kata apa dia? Wedding of the year kan, perkahwinan yang gilang gemilang. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, usia perkahwinannya 25 tahun, dan Nabi tidak berpoligami ataupun memadukan Khadijah ataupun berkahwin dengan wanita-wanita yang lain dalam tempoh itu sehinggalah Sayyidatina Khadijah wafat. Maknanya Nabi ni betul-betul, kalau kita ikut sunnah lah, kita kahwin dengan isteri kita yang pertama tu sampai dia meninggal, baru kahwin lain.
Tengok orang perempuan nyerongeng je. Betul Ustaz. Saya setuju Ustaz. Saya setuju. Balik ni saya nak kabur. Abang kalau betul abang nak kahwin, nak ikut sunnah, abang kena tunggu saya mati. Baru abang boleh kahwin lain. Suami kata apa dia? Aku tengok Mika ni sihat aja. Macam lambat je lagi nak mati. Mika udahlah rajin pocor-pocor lah, apalah pergi buat senam itu senam ini. Tak ada sakit-sakit. Aku rasa macam tak ada harapan. Kan? Kena tunggu. Kalau isteri yang banyak sakit tu nampak macam ada harapan lah. Tengok-tengok suami yang mati dulu. Tak dan. Jadi tuan-tuan ni kalau ikut ceritanya macam itulah. Tapi dari segi hukumnya, kalau ndak juga tak ada masalah. Tapi isteri dia guna senjata nombor 2 pula. Sebab apabila kewafatan Sayyidatina Khadijah, Nabi berkahwin dengan isterinya yang kedua 3 tahun kemudian. Nabi pun ambil masa 3 tahun lepas tu barulah Nabi berkahwin. Walaupun lelaki sebenarnya tak ada iddah. Yang ada iddah ialah perempuan. Orang perempuan apabila kematian suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh itu dia tak boleh nak melarang, tak boleh nak mengorat, tak boleh nak bertiktok, apatah lagi nak kahwin lagi lah tak boleh. Tapi orang lelaki tidak ada iddah. Isterinya meninggal pagi, petang ke bumi, malam akad nikah. Macam setuju. Ada tak yang buat dekat sini? Nampak benar dia kata kan. Merah lagi. Kubur pun tak rata lagi. Dia nak kena tunggu rata. Kan? Sebenarnya hukum kata boleh, tapi dah Nabi sendiri mengambil masa yang lama, 3 tahun kemudian. Bila Nabi dah, orang kata dah stabil dia punya emosi. Sebab apa? Apabila kewafatan Sayyidatina Khadijah, Nabi memang sedih. Sehingga tahun itu digelar Amul Huzni, tahun sedih, tahun duka cita. Pasal apa Nabi sedih? Sebab Nabi terlalu sayangkan isterinya Sayyidatina Khadijah. Macam kita lah tuan-tuan, kalau sayang isteri meninggal, sedih tak? Sedih. Orang perempuan selalu kata, mana ada sedihnya. Honor tu kalau isteri mati. Ada. Kami lelaki ni saya luahkan perasaan mewakili orang lelaki. Kami kalau isteri mati kami sedih berbenar. Tapi kata Allahyarham Ustaz Ismail Kamoh, dia ada beza sedih lelaki dengan sedih perempuan. Apa dia bezanya? Orang lelaki kalau isteri meninggal mengalir air matanya 3 hari. Masuk hari yang keempat mengalir air liurnya. Dia takat 3 hari je sedihnya. Hari keempat air liur pula meleleh katanya kan. Itu saja lawak je lah. Tak adalah kopi itu. Nampak benar kemaruknya kan. Dia masa isteri meninggal tu dia kata, sampai hati kamu tinggalkan abang Leha katanya kan. Ustaz Kazim dia gemuk nama Leha tu, saya pun pinjam lah Leha kan. Lepas tu hari keempat dah tak ingat Leha dah. Dia nampak Leha lain pula dah. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sedih berbenar Nabi Muhammad sebab dia isteri yang solehah. Maka sebab itu orang perempuan kalau nak suami sedih ketika kita mati nanti, maka jadilah isteri yang solehah. Macam mana isteri yang solehah? Saya dah melarang dah Ustaz, saya dah ambil hati suami dah Ustaz, saya cakap pun elok-elok dengan suami, saya tak ada tinggi suara, saya taat kepada suami. Nabi kata buat 4. Yang pertama taat kepada Allah, jaga solat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan diri, taat kepada suami, maka masuklah kalian ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu yang kalian mahukan. Macam tu je syaratnya nak jadi isteri solehah. Solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan diri, taat perintah suami. Suami kata tidur, moh kita tidur. Suami kata malam ni abang nak sedekah. Kan perkataan sedekah itu disebut oleh Nabi. Nabi kata senyum sedekah, buang duri daripada jalan sedekah, berkata yang baik-baik, kalimatun thayyibatun sadaqatun, cakap yang baik-baik sedekah. Last sekali Nabi kata apa dia? Mendatangi isterinya, itu pun sedekah. Jadi balik daripada semayang isyak malam ni, kabur dekat isteri, yang malam ni abang nak sedekah. Isteri kata mbak lah, memang abang dah lama tak sedekah saya kan, duit pun tak bagi. Mbak katanya bukan yang itu, moh masuk ke dalam, sebelum abang sedekah kamu kerah.
Dia ada banyak maksud sedekah ni. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kat mana cerita kita ni? Saya pun tak tahulah tang mana dah. Jadi isteri yang solehah. Baik, itu perkahwinan Nabi. Dan saya nak ambil lagi satu je, satu lagi poin. Dia sebenarnya ada banyak peristiwa, dan antara peristiwa lain ialah pada tanggal 1 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ataupun dilantik menjadi rasul pada usia baginda 40 tahun. Berlakunya peristiwa itu ialah dalam bulan Rabiul Awal, iaitu peristiwa yang kita dah selalu dengar, ya, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi di dalam gua Hira. Tuan-tuan yang dah biasa pergi Mekah, mesti dah tengok. Kenapa saya kata tengok? Ramai yang tak panjat. Bila mutawif kata kita dah sampai ni dekat Jabal Nur, di atas puncak Jabal Nur ada gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu yang pertama. Jadi pakcik-pakcik, bukan pakcik, makcik-makcik, kita bila pergi sana, walaupun buat umrah kan panggil Pak Haji kan. Hari tu ada orang Malaysia, orang Gopeng gamaknya. Bila pergi ke sana, askar kata haji mamnu'. Dia panggil haji mamnu'. Mamnu' artinya tak boleh masuk pasal kita datang lambat. Dia kata roh, pergi sana semayang di luar. Kita pun dah tak reti nak jawab apa. Solat. Haji. La, umrah. Kita kata umrah, padahal dia panggil semua haji, kan? Kita kata aku bukan datang buat haji, aku buat umrah. Kita dah tak reti nak jawab. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kat mana cerita tadi? Saya pun dah terlupa. Jadi mutawif kata kita dah sampai dekat kaki bukit Jabal Nur ni. Jadi Pak Haji, makcik-makcik, kita panjat. Jadi banyaklah jemaah Malaysia angkat tangan, surrender ustaz. Saya nak turun tepi ni aja, ambil gambar. Nama kata nak manjat Ida. Tangga di rumah tu pun saya tak panjat, apatah lagi nak manjat Jabal Nur, lagi lah Ida. Jadi yang muda-muda lah panjat. Jadi saya terpaksa lah panjat juga pasal kita dah bawa jemaah. Yang muda-muda kata jom kita panjat. Dia semangat. Jadi kita pun bawa. Jadi masa kita naik tu tuan-tuan, tengok-tengok ada makcik entah umur 60-70 merangkak naik. Udah macam dalam cerita hantu tu kan, dia merangkak naik. Biasanya yang tu orang Turki, orang Pakistan, orang belah-belah sana tu demo naik. Pasal demo dah memang kederatnya kuat pasal duduk di negara yang berbukit-bukit. Setakat manjat bukit tu kacang aja. Demo lagi laju merangkak naik ke atas. Kita berapa checkpoint berhenti saja kerjanya kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di atas puncak bukit itulah Nabi menerima wahyu yang pertama, didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang menyerupai seorang lelaki yang handsome, rambutnya hitam tersangat hitam, pakaiannya putih tersangat putih. Bila dia datang tidak ada kesan perjalanan, la yura alaihi atharus safar, tidak ada kesan perjalanan. Jadi malaikat ni kalau dia datang jumpa Nabi, dia menyerupai manusia lelaki yang handsome, kan? Kemudian dia mengajarkan kepada Nabi ayat 1 hingga ayat 5 suratul Alaq. Kemudian Nabi kata ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Agak-agak Nabi kena rotan tak? Nabi kena jerkah tak? Kalau kita lah ngajar anak tuan-tuan ni, kadang-kadang ustaz dia tak ajar anak dia. Awak tak tahan katanya. Walaupun awak ustaz, awak hantar kepada ustaz lain. Kan? Tak boleh. Awak hantar imam yang ngajar. Kenapa ni ustaz? Sebab awak geram tengok kecil besar. Awak rasa nak smack down anak awak tu katanya. Ustaz pun tak sabar mengajar anak dia. Jadi yang kata malaikat Jibril ni dia sabar. Bila dia ajar, Nabi kata ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Ajar lagi, ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Ajar lagi, ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. 3 kali Nabi kata tak boleh baca. Apa tindakan malaikat Jibril? Kita sebagai ibu apa, bila ajar anak dah 3 kali terbenak-benak tak dapat, biasanya kita cabut rotan, kita smack down anak kita, kan? Tetapi malaikat Jibril bila mana Nabi kata tak boleh baca, malaikat Jibril peluk Nabi.
Macam itulah yang patutnya kita buat kepada anak-anak kita ketika mengajarkan Al-Quran. Ini kita asyik nak marah aja kerjanya. Kan? Dia time mengaji marah, time solat pun kita marah. Budak-budak datang masjid pun kita marah. Biasanya orang macam itulah. Marah budak-budak. Budak-budak pun jadi fobia nak datang masjid. Kan? Sampai ketua tak datang masjid. Dia pun cerita pengalaman saya waktu kecil-kecil kena marah dengan siak. Siak tu akan marah, tapi bukan siak sini tau. Ini siak dekat Copenhagen. Kan? Dia marah saya, jadi sampai sekarang saya fobia tu yang saya tak pergi masjid tu. Kalau saya datang pun, dengar jawapan dia. Kalau saya datang pun saya takkan duduk dalam. Saya akan melepak dekat luar. Jadi kadang-kadang mungkinlah yang duduk di luar tu mungkin trauma kot. Dulu ada sejarah. Tak adalah tuan-tuan, saja gurau je yang duduk di luar. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu saja. Rasa macam dah lajak jauh berbenur ni. Ya, sebelum kita dengar pula bunyi siren sekarang, lebih baiklah kita berhenti siap-siap. Jadi saya minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Boleh jumpa lagi? Boleh belah? Dengar tu macam boleh belah. Boleh, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan ya, saya minta izin buat sedikit pengumuman. Kita punya ceramah ni kira dah habis dah. Pengumumannya apa dia?